Assalamualaikum, apa khabar? Okay, welcome to 360 Podcast. Hari ini saya ada tetamu istimewa. Tetamu saya pada hari ini adalah Irma Hasmi Ibrahim, selebriti dan juga ikon kemanusiaan for Islamic Relief Malaysia. Ya. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat, alhamdulillah. Sihat kan? Sebenarnya lama tak jumpa Sangat. Sangat-sangat lama kot. Yalah, Few betul. years lah. Terjumpalah kat TV tengok scene. Adalah juga macam Irma sendiri pun sekarang dari segi lakonan apa semua dah banyak kurangan. Sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Kalau kata last memang terlibat untuk pegang supporting lah. Main memang tak ambil dah. Supporting lah saya ambil last few years lah, lama sangat. Lain kalau ada pun buat cameo je satu hari punya shoot macam tu. So kurang banyak tu memang nak ketara lah nampak. Kalau tidak dulu muka dia je kan. Orang cari kan dah tak keluar TV ke gitu. Betul. Selain daripada dah tak berlakon sangat, apa yang aktiviti Irma, maksudnya apa yang masih dalam entertainment, dalam industri lagi dalam lah industri kan. tu apa yang Irma buat, hosting macam tu? Ya betul. Sebenarnya tahun berapa tahun 2011 kot start fokus on hosting. Masa tu kebetulan dapat offer. Sebenarnya my first talk show pun masa tu and live. Sebenarnya cuak juga nak ambil. Tapi adalah support daripada production sendiri, and then kawan-kawan yang kita dah kenal lama dalam production, so kata macam kita boleh belajar, boleh train macam tu kan. Then so masa tu I take the challenge lah, ambil. So proses nak belajar handle live program talk show pula tu kan, makan tahun jugalah sebenarnya. Untuk apa? Untuk I nak rasa macam selesa dalam tu and confident, tak nervous. Faham tak? Every time naik set je memang nervous. Walaupun orang dalam TV tak nampak lah, tak perasan. Tapi makan masa lah untuk macam betul-betul kita get used dengan suasana talk show and then dia live. I see, apa-apa yang live memang, even kalau pre-recorded ke apa pun kita akan rasa nervous. Ini kan pula live kan. So do you have macam reference ke? Yelah, macam hosting ni bukanlah senang yang kita nampak kan. Ya, betul. So you ada reference ke, you ada tengok kat YouTube ke apa ke? Sebenarnya masa tu I memang masuk training pun. Oh, ada training? I masuk few classes untuk I tahu apa. Kadang kita nak make sure macam, kadang kita nampak simple, itulah macam Zain cakap simple, tapi sebenarnya untuk kita start macam opening tu pun dia ada cara dia sebenarnya. And closing pun ada cara. And then kalau kita buat live talk show, kan kita ada limit masa. Betul. Nanti kan overrun. So macam ni dengan cara terhormatnya kita nak make sure yang panel kita tu tak cakap terlebih masa. Macam ni kita nak interrupt dia, kita nak potong, nak stopkan dia. Benda tu semua memang semua tu kena ada skill Ya. Nanti kan kata biadab kan. Kalau overrun pula macam mana kan? Kita dah kena jawab dengan production pula kan. Macam tu lah. So itulah. It's a process lah. It's a process, betul. Tapi alhamdulillah. Transition tu susah tak? Daripada yelah before this you into acting apa semua. Betul. Memang beza. Kalau berlakon on set different, dalam hosting on set memang different. Cara production, cara kerja pun lain, preparation pun lain. Memanglah ada kertas juga, ada soalan juga, ada skrip juga kan. Tapi skripnya pun different lah. Dan kita memang kalau berlakon kita boleh bawa karakter, kita boleh create karakter tu kan. Yang ni dia kena lebih jujur lah. Dia very straightforward diri kita sendiri. Maksudnya dia memang bila hosting ni kena Irma lah. Gitu. Bukan orang lain lah kan. Dan kita macam mana kita nak upgrade diri kita. Tak nak orang boring tengok kan. Nak buat conversation tu jadi interesting. Betul. Tapi alhamdulillah lah, satu pengalaman yang saya pun tak pernah terfikir, daripada berlakon tiba-tiba masuk bidang pengacara. Alhamdulillah, satu benda yang menarik lah. Kita dapat ilmu secara tak langsung, walaupun tak pergi secara formal, tak grad dalam bidang tu kan. Tapi kita dapat peluang belajar. Betul. Cakap pasal grad Ya. Sebab background pendidikan Irma dalam engineering engineering apa semua. Boleh tak cerita sikit? Kita throwback, lama sangat. Even saya kenal Irma pun lama juga kan. So throwback sikit cerita pasal macam mana boleh terjebak ataupun masuk dalam industri lakonan
industri entertainment ni lah di Malaysia? Dia berkait-kait sebenarnya ni. Berlakon tu pun tak plan juga, sebab asalnya dalam industri tu I terlibat dengan komersial, dengan modelling. Masa tu muda-muda dulu kan. Masa tengah belajar buat part time. Dulu belajar kat universiti, tak tahulah zaman sekarang. Zaman dulu ada dapat pinjaman, tapi kalau nak extra pocket money tu kan, kena buat macam kena rajin part time lah. Part time lah. So weekend je keluar duduk hostel tapi balik rumah every weekend sebab ada job. So sebenarnya dari start belajar tu dah belajar sambil sambil bekerja. So weekend tu memang ambil job-job. So banyaklah kenal orang production, cumanya lain aliran lah. Bila dah grad tu masa tu kebetulan masa tu banyak dapat job dengan publisher and then orang-orang paper apa semua. So kan berkait dengan production berlakonan juga. So adalah producer yang approach. Dan masa tu ada seorang manager yang jaga saya, bawa saya pergi casting. Casting berlakon, bukan casting yang komersial punya tu tau, berlakon. Awkward juga masa tu. Lagi sekali masa tu belajar jugalah proses dia. And then first film tu memang rasa kalau orang suruh sebut tu macam tak nak sebut. Jangan tanya. Jangan tanya. Nak Google dah tak, korang nak Google boleh. Tapi orang tanya tak nak sebut. Memang rasa macam teruknya. Macam kayu gila macam tu kan. Macam mana lah boleh accept berlakon kan. Tapi itulah permulaan dia. Daripada situ bawa ke second film. Daripada situ bawa third film. Kemudian mula masuk drama. Dari movie pergi ke series. Jadi bertahun-tahun begitulah kisahnya. Yalah, tapi yang series tu yang buat betul-betul you serious dalam acting lah masa tu. Tak juga. Entahlah. Susah nak cakap. Just go with the flow. Mungkin lebih pada situ kot. Sebab memang struggle juga dulu. Banyak juga kena marah semua. Adalah pengalaman tragis-tragis yang kata director tak puas hati dengan kita punya lakonan apa semua. Itu semua proses lah. Tapi merasalah. Walaupun rasa macam alamak teruknya, tapi bila fikir balik macam betul lah manis dia kan. Walaupun masa berlaku tu rasa macam sedih gila kan. Tapi bila fikir balik macam tak semua orang lalui benda tu. Tapi itu semua proses lah. Satu proses. Knowledge, pengalaman apa semua. Tapi terus terang lah, sekarang ni Irma memang into hosting ataupun tak adalah macam 100% into hosting ke, atau memang kalau ada free time boleh buat ke, ataupun okey untuk hosting saja? Okey, memang sangat okey untuk hosting. Memang looking forward pun kalau ada tu memang sangat seronok buat. Tak kisahlah dalam bentuk kalau tadi kata first terlibat dengan talk show kan. Kalau ada yang bentuk magazine pun boleh, travelog pun boleh, sangat-sangat enjoy benda tu. Betul, masa pun lebih mudah nak diuruskan, faham. Jaga anak lagi kan? Kalau nak di-comparekan dengan kalau buat series especially lah, yang makan berbulan-bulan kan. Kena outstation kan. Kena tinggal anak tu kan, tak boleh. Hati tak tenang. Yelah, dah berkeluarga ni lain sikit. Betul. Okay, masa phase tu gosip dalam entertainment ni, sebelum penghijrahan lah. Macam tukar soalan je ni. Kan. Tapi I cuba nak sampaikan dengan nak tanya soalan tu dengan lebih lagi relax kot. Ada macam tekanan tak daripada segi yalah pasal kalau kenal Irma, saya kenal Irma ni jenis orang yang pentingkan privacy. Betul? Ya, pantas. So macam mana you nak handle benda tu? Sebab you as a person, I kawan dengan you lama. And you pun bukan jenis macam nak huha-huha sangat, tapi macam yalah privacy you apa semua, with all the gossip dalam entertainment apa semua. How you handle benda tu? Jawab. Memang I tak nak tanya soalan ni, tapi benda soalan ni ada. Saya nak susun ayat kan. Betul lah, tapi kalau check personality pun I memang jenis type yang introvert. Cuma kalau kita huraikan lagi, introvert tu pun dia banyak pecahan dia lah. Betul. So maybe introvert dari segi personal life, tapi daripada karakter tu tak ada masalah untuk bersosial ke, masih bekerja. Masih friendly kan. Tak sebenarnya semua orang introvert tu sangat tak berkawan, senyap tak. So mungkin benda tu yang balance kan kot. So I kena bahagikan lah macam tu. So kalau when it comes to macam gossip apa semua, kena gasak dengan wartawan lah ni, kena korek kan. Yang kena kat you, how do you handle situation tu? Banyaknya lebih kepada diam lah, maknanya tak bercerita. Maknanya apa yang boleh share, I share. Apa yang tak boleh share, I akan terus terang je cakap, yang tu saya rasa saya ambil pilihan untuk tak
bercakap tentang perkara itulah. So kena rajin berkomunikasi lah. Mungkin ada orang kan bersungguh juga nak korek cakap sorry tak nak cerita macam tu lah. Cara masing-masing kan. Yalah, setengah orang dia kalau boleh tak naklah share semua benda, dan ada benda yang memang untuk kita, tak perlu nak orang aib ke apa ke, tak perlu orang lain tahu kan. Setengah orang mungkin untuk justify apa semua. So Irma yang jenis yang ada yang perlu, yang tak perlu, tak perlu. Ya, betul. Macam I tak ada struggle nak kena justify, explain everything kan pada semua orang. So kalau yang tahu, yang tak tahu tak. Dia macam tu lah, remain tak tahu je. Okay, sebelum kita keluar dari topik ni. Okay. Apa lagi? Yalah, selepas yalah, because Irma punya penghijrahan tu dia nak katakan tiba-tiba tu taklah juga kan. Tak. Benda ni berlaku sebelum mendirikan rumah tangga kan? Sebelum kan? Tu tahun berapa sebenarnya? 2010. Hujung 2010 lah. Dah lama juga sebenarnya. Lama. I kahwin 2012. So ada tempoh yang sangat jarak lah. So 2 years before lah you berumah tangga. Lebih kurang. Nak tahu juga macam mana benda tu terjadi. Dia punya turning point. Betul. Yes. Satu sebab rasa macam dah almost 30 kot rasanya. Saya kahwin dengan 30. Okeylah. Dah lewat 20-an lah. So tiba-tiba rasa macam kosong, rasa nak cari something, macam hidup ni tak ada target, tak ada matlamat. So kita start serius, fikir masa depan tu lebih kepada kalau Allah tarik nyawa ni tiba-tiba kan, tak semua orang panjang umur kan. Ada ramai orang je mati muda, dan mungkin mati muda tu ada yang sakit, ada yang mati mengejut. So tiba-tiba takut. Untuk tahun 2010 tu lah start rasa risau macam tu. Tiba rasa macam dah berumur tu kan. Lepas tu mula mencari. Manusia ni biasalah, dia fitrah manusia memang kita akan mencari benda kebaikan. Itu memang fitrah manusia. Macam mana terjadi pada umur berapa, itu Allah tetapkan untuk kita. Tapi dia akan ada certain masa yang kita rasa macam waktu saya rasa macam saya tiba-tiba rasa seorang. Macam tak ada support, and then kita rasa macam memang kebergantungan kita ni pada Allah je kan. Tak boleh nak berharap pada manusia sebab kita akan kecewa, tahu kan. Tu quote tu popular sangat, tapi memang betul-betul terjadi masa tu. Ya, itu manusia. Kita manusia macam mana pun, dia kalau tak ada kesedaran semasa tengah happy ke atau apa ke, dia akan jadi masa kecewa kan. Itu banyak trigger kat situ lah. I dua-dua kot alami benda tu sebenarnya. Masa tengah happy ada, I happy macam ni, macam kita pergi kerja. Bukan kata tak ada kerja, ada. Job ada, rezeki ada, kawan-kawan ada, enjoy. Tapi balik rumah tiba-tiba rasa macam dia macam terus macam tu. Macam seronok tapi macam dia tak ada kepuasan kat situ. And then mula rasa tak tenang, macam apa benda yang tak cukup ni macam tu. So mulalah perbaiki diri. Startlah buat apa yang sepatutnya, benda-benda wajib yang ditinggalkan kan. Faham lah kan. Benda-benda wajib yang ditinggalkan. Okay. Kan tak cukup 5 waktu. So start. Even kalau sebelum pakai tudung pun start yang tu dulu sebenarnya. So mungkin daripada tu kan. So sebenarnya daripada situ kot mungkin usaha kita nak ke arah memperbetulkan apa yang sepatutnya kan. So kat situlah Allah bagi hidayah, bagi petunjuk kan. Makin lama makin kita dah confident dan kita berani nak buat apa-apa pun. I punya turning point betul-betul masa I pergi umrah sebenarnya. Dan masa pergi umrah tu pun tak plan. Memang macam siapa ajak I yang beria-ria, I rasa Ikram Dizli kot. Dia masa tu dia sangat rajin pergi umrah. Dan dia suka cerita pasal dia pergi umrah. Every time dapat shoot dengan dia mesti cerita, pergilah Habib. Macam tu je, santai-santai je, macam tak beria pun. Seronok aku pergi ni apa semua. Setahun 2 kali pergilah, apalah dia cakap macam tu tau. Okeylah fine pergi. Sebab so tu pahala part dia lah kan. Kalau cerita pasal kawan dan industri kan, mungkin orang tak pernah dengar cerita kot. Aku tak pernah mention kot nama dia. Rasanya lah in public. Okay, so hari ni cerita. So Ikram antara orang yang sebut pergilah umrah macam tu. Ada lagi kawan-kawan lain juga sebut, tapi dia lah yang paling sibuk cerita pasal dia pergi sana tau. Especially kepada kawan-kawan dia yang tak pernah experience atau pergi kan semua. Ya, betul. So dia akan pergilah. Dia tengah excited sangat waktu tu sebenarnya. I rasa tu antara awal pengalaman dia pergi buat umrah lah pun sebenarnya. And then bila dia cerita tu, I tak boleh imagine
Sebab tak pernah pergi kan. Dia sebut-sebut okeylah macam. So yang rasa macam nak pergi tu sebab nak rasa apa yang dia cerita. Betul ke ni apa semua kan. Okeylah fine, pergilah register. And register tiba rasa takkan nak pergi seorang macam tu. Lepas tu I ajak my mum. Pun macam spontan je. Call my mum masa tu kerja lagi. Dia pun macam apa ni terjah orang nak ajak pergi umrah kan. Bila dia tanya, nanti mama kena apply cuti dulu, kalau lepas baru boleh ikut. Mama cakap macam tu. So lepas pada tu lama juga, seminggu lepas tu baru dia kata okeylah cuti lepas. Okay, yes macam tu kan. Pergi dengan my mum. So I pun registerkan untuk dia dengan nama I. Lepas tu tiba dia rasa macam takkan nak pergi dengan mak je, macam boring je. Boleh tak pergi umrah cakap pergi boring. Sebab tak tahu. Macam pergi holiday cakap takkan jalan dengan mak je kan. Ajak my friend. Tak tahu you kenal ke tak, Inas Mokhtar. Kenal kot? Kenal. Dia kita punya script writer kan, script writer Malaysia yang agak popular juga, masya-Allah. So I ajak dia. I tak close sangat dia, tapi tak tahu kenapa nama dia yang tersebut. Dalam ramai-ramai kawan, ada dia best friend lain, tapi I ajak dia. So masa tu banyak job dengan dia lah. Dia kata okey. Pun macam senangnya ni kan. Okey. Jadi kisah dia, I pergi dengan dia dengan my mum tu, balik tu okey, yang kelakar dia sampai kat sana kita orang memang tak ready. Tak hijrah dari segi penampilan semua lagi. Sama Inas pun sama masa tu. Pergi sana kalau ikutkan wardrobe kita orang tu memang salah lah. Wardrobe yang kita orang ada ni memang kalau dah bertudung tu memang kena tukar the whole wardrobe sebenarnya. So pergi sana kita orang struggle. Tak ada pakaian sesuai, tak ada tudung. So basically tudung pakai pinjam my mum punya. Lepas tu pergi jalan tar ambil yang borong-borong tu, yang dulu tudung sarung makcik ada batu-batu tu kan. Pakai tudung pun tak reti. Pakai inner tudung awning tapi ke belakang macam tu. Memang kelakar lah, orang semua tengok pelik kita orang. Tapi kita orang tak tahulah benda tu kan. Memang nampak macam bodoh-bodoh tu pergi sana kan. Lepas tu ketegak. Okey, ada kursus umrah tapi tak pergi kursus umrah. Dapat buku panduan tak baca. So dalam flight baru kita orang kalut, I dengan Inas, my friend tu cakap, apa nak buat ni sampai kat Mekah. Turun Mekah dulu baru Madinah. Kita sampai terus buat umrah kan. Okey, umrah tu apa? Punyalah tak tahu. Sebab tak pergi dia punya, tak pergi kursus umrah. Nakal sangat kan. Macam tu. Lepas tapi tu pergi. Tapi nak pergi. Sampai lah. Tapi nak pergi sampai lah, alhamdulillah. Terimalah. Ya, okey. You saya cakap banyak kan. Okay, tunggu I cerita sebenarnya panjang. Kita bawa version panjang sikit, okey. Lepas tu dalam flight kita orang duduk yang kursi tengah 4 orang tu. Okey, my mum, I, Inas, and ada seorang lagi jemaah belah kanan, ada lelaki tau. Lepas tu dia dah siap pakai ihram lah sebab turun Mekah terus kan. Lepas tu kita macam tak ada pilihan. Lepas kita tanya pakcik tu. Okay. So kisah dia kita tahu siapakah hamba Allah tu sampai hari ni. Kita tak tanya nama dia siapa tau. So tapi sangat berterima kasih dengan dia. 8 jam flight tu kita orang macam buat kursus umrah dengan dia. Dia terangkan ni dek, ni apa semua. So kita dapatlah dia punya gambaran apa nak buat kat sana. Barulah tersedar. So 8 jam tu kita orang tak tidur. Itulah kita buat, kita orang khatam buku tu. Buku panduan tu dalam flight. Itulah kisah dia, saya dengan Inas Mokhtar dalam flight. Jadi sampai kat Mekah tu baru rasa takut, baru rasa teruja. Semualah dia macam-campur. Excited ada, teruja yang terlampau. Teruja tu dalam 2 bentuk jugalah. Takut ada, seronok pun ada, tak tahu nak buat apa pun ada. Lepas tu satu lagi yang sangat tersentuh tu sebab terasa diri ni sangat tak ready dan tak cukup. Kalau ayat dia yang tepat dalam diri saya sangat hina masa tu, sangat kotor. Tapi jejaknya kita orang kat sana, Allah terasa Allah jemput dan Allah sangat welcome kita orang kat sana. Ya, alhamdulillah. Sepanjang umrah 7 hari kita orang dapat buat umrah everyday. Masa tu tengah muda lagi. Tadi cerita satu tapi macam muda. Okeylah, tak kalau banding sekarang muda lah masa tu. So everyday kita orang buat umrah sebab kita orang excited sangat tu kan. Dan kita orang tak ada lalui benda kesukaran. So benda kat situ juga yang trigger rasa sangat-sangat syukur dan rasa macam walaupun aku macam ni tapi Allah tu tetap sayang hamba dia. Walaupun aku ni tak pernah pun solat taubat lagi, tak pernah pun menyesal dalam kehidupan yang selama ni Allah beri umur, tak menghargai, tak buat, tak bagi sepenuhnya untuk Allah, tapi Allah tetap jemput datang tanah suci. Dan Allah pemudahkan urusan kami, hari-hari dapat buat umrah, dapat rezeki, dapat makan, dapat kenal orang kat sana. Dan kita lihat kat sana, saya lihat semua orang bersungguh-sungguh beribadah. Semua dengan niat satu arah, satu matlamat kan, sujud dengan satu kiblat, dan tak ada masa yang lara. Dan semua orang, saya teruja sebab saya tengok semua orang jaga batas pergaulan, semua orang jaga adab berpakaian. Saya terus tergerak hati yang
aku nak macam ni lah selalu, macam tu. I dengan Ina sama masa tu. Kita orang memang bersungguh-sungguh. Tahu tak, tolak tepi semua rasa penat, tak cukup tidur, apa-apa semua tolak tepi. Lepas tu urusan tu pun dipermudahkan. Bayangkan hari pertama kita orang sampai tu hari Maulid Rasul. Mungkin keberkatan dekat situ pun ada, masya-Allah. Kita sampai terus buat umrah, habis umrah kita pergi dekat Kaabah. Kita orang tak pernah tahu suasana tu macam tu. Kosong. Dataran tu kosong. Lepas tu cakap, oh tu ke Hajarul Aswad. Lepas tu Mutafi cakap, korang boleh beratur lah lepas habis umrah nanti. So betul-betul lah habis umrah tu, habis bercukur tahallul tu, terus pergi dekat Kaabah tu memang kosong. Dan masa tu nak cium Hajarul Aswad, kalau yang tak pernah pergi, kalau tengok dekat live TV tu kan dia berebut-rebut kan, berombak-rombak orang tolak kat sana kan. Waktu kami tu beratur, satu barisan perempuan, satu barisan lelaki, dan barisan tu tak panjang pun, tak lebih 20 orang pun. So kita orang beratur sekejap je dah sampai dan dapat cium dengan waktu yang sepuasnya. Saya, Inas dengan mak saya semua. Lepas tu habis tu terus macam tergamam dan kita satu jemaah doa. Masa tu lah yang saya menangis mengoi sangat. Paling tak pernah menangis macam tu. Tak pernah menangis macam tu, yang penyesalan dalam hidup. Rasa macam Allah terima gila-gila walaupun diri ni rasa kotor, rasa hina. Kat situlah turning point sebenarnya. So sebelum pergi Madinah tu, saya dapat masuk Ijaz Ismail, saya doa gila-gila semua. Saat time tu trend dekat Malaysia, orang bertudung susah gila dapat job. Tak macam sekarang. Okay, masa tu kalau korang kata sekarang ni ada isu production minta artis buka tudung, kat masa tu lagi teruk daripada sekarang. Masa tu kalau nak berlakon memang kena buka tudung. Waktu tu tahun 2010. Lepas habis syuting pakai dah tudung balik. Macam tu pula kan. Masa tu memang macam tu. Kalau kau pakai tudung je memang hosting tak boleh buat. Berlakon tak boleh masa tu. Sebab bukan macam sekarang, memang beza sangat-sangat. Yalah, betul. Okay, so I yakin sangat-sangat masa tu cakap tak apa, aku nak macam mana aku kat sini, nanti balik dekat Malaysia aku nak macam tu juga. Sama, minta benda yang sama. Tak risau langsung pasal rezeki. Sebab yakin kalaupun kita teruk, hina, tak jaga pun diri selama ni, tapi Allah bagi, kita tak bagi rezeki. Betul. Jadi kalau aku hijrah, aku jaga sebaiknya, takkan Allah nak tutup pintu rezeki kan. Masa tu memang betul-betul yakin tu sangat tinggi lah. Jadi balik tu dah selesai kat Madinah apa semua, balik kat Malaysia tu seminggu tak keluar rumah. Rasa macam apa nak kata, nak digest betul-betul apa yang jadi. Lepas tu rasa macam berat sangat. Tak nak balik macam tu, tak boleh nak keluar rumah. Rasa kalau boleh nak tinggal kat sana. Betul. Rasa tak tahu, takut nak keluar rumah. Lepas seminggu ngam-ngam, Inas ajak keluar, jumpa sebab dia kata rindu babe kat kau macam tu. Dia pun sama tak keluar rumah. Okey, yang kelakar dia, Inas tak tahu apa niat balik tu nak berhijrah kan. I pun tak tahu niat dia. Kita jumpa kedai mamak aje pun. Turun kereta terkejut, dua-dua orang menjerit. Dia dah bertudung, I pun dah bertudung. So niat kita orang sama, tapi baru tahu selepas balik Malaysia. Tu dekat situlah kita orang sama-sama pergi cari kelas agama, cari ustazah. So in process lah, tak terus macam dapat perfect orang kata ilmu-ilmu yang ada, macam nak berpakaian yang betul semua kan. Pakai tudung pun ada cara-cara dia yang betul kan. Kita orang dulu macam tak perfect pun lah. Maknanya tak ikut pun sepatutnya pakai tudung, tapi tak betul-betul bertutup macam tu. Pakai suara ketat ke apa ke semua macam tu kan. Benda-benda semua tu kita tak tahu lagi. Kita ingat kan pakai tudung dah tutup aurat dah kan. Macam tu. So kita proses belajar bersama-sama, saya dengan Inas. Macam tu. So masa tu lah dapat jumpa, kenal ramai orang saza, orang-orang kuat agama. Jadi pelan-pelan sampailah ke hari ini. Alhamdulillah. Ini apa yang sekarang saya masih lagi belajar, masih. Of course kita takkan betul. Rasa macam tak boleh selesa, Banyak kali pun kalau sekarang pun masuk lagi, banyak je benda lagi yang tak tahu kan. Sebenarnya. Macam sekarang kita nampak masih aktif dalam pelibatan Irma dalam bantuan kemanusiaan apa semua. Cuba ceritakan involvement Irma bersama Islamic Relief. Okey. Dia berkait dengan cerita-cerita tadi juga sebenarnya. Pun I dah kena Islamic Relief ni. Nak tahu kat cerita daripada segi starting dia macam mana you boleh get involved apa semua. Okey. Sebelum kahwin juga sebenarnya, tahun selepas yang balik pada umrah tu. Okey, kan kisah dia balik seminggu lepas balik umrah tu kan, baru keluar rumah kan. Tiba-tiba dapat offer. Okey, offer first berlakon lah. I macam dah jam dah. Alamak, production call. Macam ni kan, panggil job. Memang free tak? Ni urgent lah nak guna talent satu watak ni. Okay. Nak tahu dulu. Tak tanya date, tak tanya kat mana, tanya watak tu watak apa dulu kan. Takut, tak boleh lah memang kan Malaysia dulu macam tu kan. Okay.
Lepas tu dia kata tak Ima, awak kena confirm hari ni juga. On the phone tu dia suruh confirm. Okay, saya nak tahu dulu watak dia watak apa. Macam tu. Okay, watak dia anak Tok Imam dan dia bisu. So macam okay. Allah membantulah ni. Macam okey sangat je. Okey sangat lah kan. Macam, oh ya ke? Anak Tok Imam ya. Mestilah kena pakai tudung. Mestilah kena pakai tudung kan. Lepas tu tak ada dialog yang menakutkan lah. Dia bisu. Tak ada dialog. Buat action je. So hari pertama datang set kelakar production nampak saya turun kereta dah pakai tudung. Ui, in character lah Irma. Macam tu. Dia tak tahu? Tak tahu. Saya tak cerita dengan orang. Okey. Kan kita jenis yang macam itu kan. Tak ada tindak mengawarkan kat orang kan. So sepanjang saya syuting, habis syuting, tak ada seorang pun tahu yang saya ni memang betul dah bertudung. Diorang ingat saya ni betul-betul in character gila-gila. Method habis ni. Betul-betul bawa karakter Tok Imam ni. Jaga betul lah kan. Sampai balik time break makan semua tak tukar tak lah. Tudung. Tapi memang you dah bertudung dah pun. Dah bertudung sebenarnya. Cuma tak cerita dengan orang. So berbulan-bulan jugalah. Okay, lepas pada tu dapat pula offer session TV Al-Hijrah. Masa tu diorang baru buka. Saya pun tak tahu yang diorang baru launching 2010. Tak tahu ada session TV Islamik macam tu. Tak tahu. Okay. Tapi macam doa semua macam makbul lah kan. Masa yang fikir, kalau macam ni mana ada TV macam ni. Macam terkejut sangat. Macam ada. Rupanya ada TV Al-Hijrah. Okay, TV apa? Tanya juga tak tahu TV session apa ni. Session yang kita buat Islamic content. 100% Islamic content. Oh ya Allah, tengok Allah auto benda tu kan. Jadi saya sangat bersyukur. Sebab tu saya macam takut sangat nak lupa diri ataupun tak nak menjaga sebaik-baiknya. Dan teruslah masa tu niat nak sentiasa istiqomah. Sebab Allah dah tolong, Allah dah bantu, Allah buka jalan satu persatu. Itulah yang dapat offer first hosting talk show tu. Okey, dekat TV Al-Hijrah lah. Okey. So berkait dengan Islamic Relief tadi, Islamic Relief ada slot setiap minggu bersama dengan talk show saya tu. Okay. So tiap kali Islamic Relief mesti time I handle. Okey. So selalu interview dia punya CEO satu Tuan Zairul. Jadi sampailah satu tahap tu memang dah selalu sangat tiap minggu jumpa kan, dia pun ajak Mel datang ke pejabat Islamic Relief, kenal Islamic Relief dengan lebih dekat. So datanglah pejabat Islamic Relief, diorang present siapa Islamic Relief, background dia, apa diorang buat, and apa dia punya planning every year, apa dia punya pencapaian setiap tahun kan, dana-dana diorang tu di mana diagihkan. Teruslah tersangkut terus. Start pada tahun tu saya melibatkan diri sebagai volunteer. Oh, okey. So I buat yang local dulu, buat small event, ada macam bila perayaan-perayaan tertentu, contohnya macam Chinese New Year ke, Hari Raya ke, kita turun waktu-waktu macam tu. Lama-lama makin meluas. Sampailah ke hari ini. Waktu tu tahun 2011. Dah nak masuk tahun ke-12 dah bersama. So tahun diorang lantik saya sebagai ikon, saya tak ingat tahun bila, 2018 ke 2016 macam itulah. Sampai sebelum tu daripada 2011 tu memang I buat aktiviti. Memang I buat secara sukarela betul-betul. Faham. So secara rasmi dia dilantik sebagai ikon komunitas tu tahun 2016 atau 2018, saya tak ingat lah exactly. Ada siapa lagi ikon-ikon yang jadi duta untuk Islamic? Setakat ini, hari ini ada ramai. Tadi Dr. Suwinci, kumpulan Saujana. Tahun lepas kita ada Asyam Muslim dengan Al-Faiza Ulha. Tahun ni saya tak pasti Dana Ami pun pernah terlibat juga sama. Tu antara ikon-ikon lah. Itu semua kawan-kawan lama semua tu kan. Antara bash-bash ya, kita betul. juga. Irma kahwin tahun 2012 betul. 2012. Okey, daripada kahwin still masih dalam buat hosting apa semualah. Betul. Dalam proses suami lah. Tak pernah ada limitation lah. Biasalah ada. Lepas tu ada anak sebab saya kahwin tahun 2012, 2013 dah lahir anak pertama. Right after kan. So bila dalam proses tu dah start pregnant semua, memang fokus hosting betul lah. So senang nak manage lah. Daripada segi nak uruskan keluarga, masa dengan keluarga. Kalau kita buat live kan senang, kita tahu start pukul berapa, habis pukul berapa. Exactly. Dah tahu dah masa kerja tu macam mana. Betul. So benda tu yang lebih selesa dan lebih sesuai untuk status saya sebagai sampai sekarang lah? Isteri dan anak. Sekarang talk show tu dah tak ada dah lah. Sekarang banyak buat TV, online TV, tapi masih lagi hosting. Masih hosting lagi. Tapi sekarang banyak collaboration dengan produk juga. I see. So dengan berbalik pada Islamic Relief tadi, I can see that you ada pernah pergi ke Marawi, Filipin. Ya, betul. Gaziantep. Gaziantep, sepadan Turki. Can you share your experience
Ni dengan Islamic Relief lah? Islamic Relief, betul. Dengan Islamic Relief. Berapa lama kat sana? Itu tahun 2019 saya pergi ke Gaziantep, sempadan Turki. Masa tu memang kita nak santuni pelarian-pelarian Syria. Refugees lah, refugees. Betul. Besar tak camp dia? Okey, untuk waktu saya pergi tu, ngam-ngam masa tu kat sempadan Gaziantep dia satu kawasan lapang tau. So kat situ penuh camp, tapi waktu saya sampai tu dia baru je tutup semua camp tu, dan masa tu waktu-waktu yang diorang dapat rumah-rumah perlindungan. Dan kebanyakan mereka dah keluar dan bekerja sendiri dan dah survive dekat Turki. Sebab kerajaan Turki membenarkan diorang bekerja. Macam kita kat Malaysia pelarian tak boleh bekerja, tak boleh ada identification tak boleh kan, anak-anak pun tak boleh sekolah secara rasmi. Tapi kat sana waktu saya pergi tu kerajaan Turki membenarkan mereka bekerja, tapi ada limit lah. Maknanya pekerjaan tu apa, lebih kepada kerja-kerja buruh lah. Macam pembantu ke, kalau ibu-ibu kat sana kan, dia banyak ibu tunggal yang saya jumpa, dia orang kerja sebagai pembantu rumah, pembantu kedai contoh dia. So dia tak boleh kerja dalam bidang profesional walaupun dia orang ada qualification tu. Sebab tu limit sebagai status dia orang sebagai seorang pelarian. Anak-anak dia orang dibenarkan untuk sekolah kat sana, tapi dengan syarat dia orang kena belajar bahasa Turki. Itu je. Okay, basic dia kena ada Turkish kena language lah, dalam tapi ni. dia orang dibenarkan. So waktu tu yang di sepadan Gaziantep yang camp besar tu baru je ditutup, dan dia orang ni ada rumah-rumah yang disediakan oleh NGO lokal kat sana juga. Dan ada juga rumah NGO yang saya pergi kat sana yang bekerjasama dengan Islamic Relief. Maknanya rumah yang ditajuk oleh Islamic Relief. So ada beberapa rumah yang saya pergi, dan lain-lain dia orang bekerja macam dia orang bagi servis tau. Contoh dia, saya dapat peluang melawat ke kilang menjahit, ke salon rambut, tempat craft. Diorang belajar buat craft, and then hasil craft diorang tu diorang jual. So dari situlah income yang diorang dapat. Tapi majoriti yang saya dapat pergi kat sana, rumah tu adalah rumah-rumah anak yatim dan juga rumah ibu tunggal. Itu pengalaman saya kat sana. Tapi dapat juga kesempatan pergi rumah yang diorang survive sendiri, sewa rumah kecil tau. Tapi yang menyayat hati tu, saya tak nak kat sana dia kata rumah lah, rumah dia lah. Tapi kalau nak tengok kehidupan kat sini, dia bukan rumah pada saya, dia bilik. Dia bilik tapi dia convert. Situlah ruang dapur, kat situlah ruang tamu dia, kat situlah tempat anak dia belajar. Ini kira besar lagi lah. Ya betul. Ni bilik ni lebih besar daripada rumah dia. Kecil sangat tu. Kecil sikit tapi lah, kurang dia, sikit daripada sini. itu dah kira rumah. Tapi itu kira rumah dia. Dan itu kiranya dia berjaya lah. Itu kira antara survivor yang hebat, sebab dia dapat sewa rumah dia sendiri. Tapi cukup makan lah. Anak dia bersekolah, dia bekerja, dan dia kena cari kerja yang dia perlu balik. Sama, dia balik tengah hari uruskan anak, bagi anak makan, kemudian hantar anak dekat kelas-kelas yang tertentu. Sebab diorang ni bila dah melalui keadaan perang, masa tu mana-mana saya pergi pun lah, saya pergi kat Filipina Marawi pun sama. Bila kita dah melalui proses tu kan, kita akan risau terus pasal pendidikan anak-anak. Education masa tu dia akan rasa number one lah. Yalah, betul. Selain daripada keperluan kesihatan kan, ubat-ubatan, education untuk anak-anak. Masa tu akan terasa sangat, alah takkan nak aku membesar macam ni sepanjang hidup dia orang pelarian dan tak dapat education. So masa tu ibu bapa memang bekerja, matlamat dia nak capai untuk anak-anak, supaya anak-anak dapat masa depan yang terjamin. Jadi ibu-ibu ni dia orang tak fikir benda lain dah. Itu je. Dia fikir anak dulu. Dan kadang-kadang dia orang ni kehilangan suami kan waktu perang, kadang-kadang dia hilang tak dapat dikesan, dan yang confirm tahu meninggal depan mata. Kadang yang berlaku tu anak-anak trauma. Nampak bapa kena bom sendiri kan. So dia nak kena pulihkan anak dia. Mentally, jadi banyak juga and physically betul. Dia banyak psikososial punya aktiviti juga kat sana yang dijaga oleh Islamic Relief. Bukan saja pasal nak tolong bantu dari segi nak teruskan hidup, betul, tapi mental pun mental penting juga kan. Sangat penting juga. Because trauma lepas tu sangat. Trauma lah paling teruk sebenarnya. Dan diorang hadapi benda tu sejak diorang kecil. Contoh macam kata ada 4 orang adik-beradik kan, yang abang lah paling besar, yang kecil paling bongsu mungkin bayi waktu tu, anak yatim, dua-dua ibu bapa tak ada. Tapi yang dapat melihat tu waktu katalah abang dia umur lebih kurang 5-6 tahun, maknanya dah faham situasi kan. Lihat mak ayah mati kena bom depan mata ataupun kena seksa depan mata, and then dia tahu dia ada adik 3 orang yang dia kena jaga. So cara dia berfikir dah kena tukar. Lain. Dan masa saya jumpa tu pun benda tu dah berlaku macam 3-4 tahun yang lalu, tapi keadaan dia, kita tengok raut wajah dia pun sangat different. Dia tak happening macam budak-budak lain. Betul. Dia ada tanggungjawab lah, tanggungjawab yang bukan semua orang boleh pikul lah. Betul.
kalau nak tak nak, kalau mungkin kita rasa macam boleh ke aku handle jaga adik ketiga orang ni, nak tak nak kena. So mentally kau kena setkan, kau kena do something about it. Tak boleh biarkan macam tu je. Tapi ada setengah mungkin tak tahan, dia terus dia ni. Tapi ini because of dia tengok parents dia kena bunuh depan mata apa semua, dia ada tanggungjawab nak kena jaga adik-adik. Betul. Satu lagi because of yelah dalam Islam pun itu satu amanah kan. Dan diorang tak dapat lalui zaman kanak-kanak dengan normal lah. Betul. Cara pembesaran dia kan duduk dekat camp. Apa zaman kanak-kanak dia yang menyeronokkan dia. Sebenarnya tu sangat terkesan untuk dia. Jadi masuk sekolah kadang kita tak tahu kan environment macam mana. Bercampur dengan budak-budak lain kan. Adakah dia ada tekanan lain sihat? pula kan. Adakah benda tu membantu dia ke tidak? Mungkin ada yang macam korek-korek rasa dia, apa jadi kat dia, ataupun berlaku ejekan kepada dia kan. Jadi dari satu tengok pula anak yatim tinggal dekat mana? Rumah anak yatim ke, rumah keluarga angkat ke, ataupun dia ada atau tinggal dengan waris ke. Ada kalau ada bapa ada waris ke apa kan. kan. Tapi kasih sayang dia orang tu berbezalah. Dia takkan dapatlah sepenuhnya macam mana dapat daripada ibu kandung. Yalah, betul. So berapa lama Irma masa pergi ke tempat-tempat ni? Ke Gaziantep masa tu 8 hari. 8 hari. Pengalaman pergi rumah yatim memang sangat sayu sebab walaupun tak kenal kita, tapi saya pergi masa tu memang semua perempuan wakil. Memang kita panggil pun masa tu sisterhood winter trip pergi sana. Sebab mewakil Islamic Relief pun semua perempuan masa tu. Masa tu Irma dengan kawan-kawan dengan staff Islamic Relief. Saya seorang je yang seorang ikon, wakil. Okay. So pergi sana memang semua saya tersemak-mak lah ni pergi sana. Jadi mungkin dia orang nampak kan figure ibu sampai kan. Dia orang serbu tau. Dan dia orang sangat beraikan tetamu, dan dia orang tahu kita daripada Islamic Relief kan. Dia orang sangat welcoming macam tu. Datang peluk kita nak balik tu merayu-rayu cakap stay lagi, janganlah balik. Sayunya kalau aku boleh bawa yang seorang budak-budak tu menumpang kasih lah kira kan. Ya betul. Sebab tak selalu orang datang lawat, dan tak semua orang boleh datang lawat pun. Limit kan. Dia tak boleh simply je semua orang boleh datang masuk ke tempat dia orang. Kalau macam contoh Zain lah, nak pergi nak buat something macam ni, melalui Islamic Relief lah. Kalau I macam nak jadi volunteer, dia ada baru SOP. baru boleh ke sana. Betul, dia ada SOP-SOP yang kita kena ikut. Kena check background clear tak, bersih tak, ada track record apa-apa ke tak. Itu semua check Ya, sebab dia tak nak ada kesan-kesan negatif yang berlaku dekat sana. I see. So mereka sangat berhati-hati. InsyaAllah tak ada apa-apa. Okay. So kita itu antara benda-benda yang Irma dah buat untuk Islamic Relief. Banyaklah Irma dah jawab. Bagus Irma ni. Suka. Dia buka muka. Ada lagi soalan. Ya Allah. Dah settle lah. Banyak dah ni. Sebenarnya kita macam you dah cover a lot. Kita pergi makan lah. Tapi itulah best lah. Because saya sendiri kenal Irma pun dah berbelas tahun. Di dalam industri yang sama. Zemi nak kena buat ni volunteer ni. Kadang-kadang ada juga macam my group pun ada buat macam volunteer punya benda dengan Islamic medical apa semua. Pernah ke mana-mana? Kita lah interview. Tak adalah ke mana-mana, tapi masa tahun 2000 2001 PKP apa semua tu adalah pergi ke apa ni MAEPS MAEPS kat Sedang ke? Sedang tu yang tempat apa semua betul. tu tolong-tolong tu je lah. Tapi macam experience you pergi tengok refugees apa semua ni belum lagi kan? Tak pernah lagi merasa lah. Tapi selalu tengok kawan-kawan jugalah, kawan-kawan selebriti macam apa semua kan. Benda tu banyak mengajar kita lah untuk macam yelah kita kan iman kan naik turun. Betul. Diri tu kadang sedar diri, kadang lupa diri macam tu. Jadi bila get involved dengan NGO ni, tengok orang-orang yang lebih sukar daripada kita, so kita lebih mensyukuri hidup ni. Tak adalah kita nak meminta-minta, banyak komplain, banyak bersungut. Benda tu memang kita boleh cut lah dalam kehidupan kita. Jadi benda-benda tu kan semua benda tak sihat. Tapi kita ni kan manusia, mudah lupa. Kadang-kadang terpesong jalan macam tu kan. Jadi bila terlibat dengan aktiviti kemanusiaan ni, dia jaga kita. Dia ikat kita sikit. Jadi kita selalu bersyukur, dan kita kurangkanlah tadi komplain, merungut, bersungut, minta lebih daripada yang sepatutnya kita ada. Sedangkan kita dah ada secukupnya, yang Allah bagi tu dah cukup dah. Bagaimana kita nak menikmati dan mensyukuri dia, yang kita rasa berkat macam tu kan. Benda tu banyak mengajar lah. Betul. Kawal diri kita ni. Itu kita nampak dia orang dalam peperangan apa semua. Macam saya personally saya belajar jangan komplain. Mungkin dulu ada lah komplain ada je lah benda ada proses kan. Tapi tu. masa tahun 2020 lah, masa PKP
Padahal duduk rumahnya ni tak adalah kau teruk sangat pun. Tapi kau duduk rumah, tapi itu yang membuat saya belajar, jangan komplain lah. Ada orang lagi teruk tengah dalam keadaan macam ni, tak ada rumah apa semua kan. From there lah. Tapi betul lah point tu, jangan komplain, sungut. Saya bersyukur. Memang of course saya sin dan tapi practice kat situ dulu. Betul. Because I did my practice untuk jangan kalau boleh komplain atas apa-apa pun, start daripada PKP lah. Maknanya sebelum tu ada juga hikmah dia. Tapi alhamdulillah, because of kita cuba kurangkan benda tu, banyaklah yang Allah bagi lepas tu. Ya, sebenarnya kan. Nak kena berani tak berani je. Betul, benda tu sebenarnya. So, kena yakin lah. Yakin. Kalau kita rasa kita ada kekurangan, kena fikir ada orang lagi kurang. Ya, betul. Ada yang tak ada langsung. Sebenarnya itulah. So sebelum Allah tarik apa yang kita dah ada tu sebenarnya, baik bersyukur. Jangan komplain, bersyukurlah lebih kan. So, sebenarnya kalau lagi hebat saya pun tak capai lagi benda, tapi berdoalah moga kita dapat capai. Ini saya pergi kelas, saya dapatlah tips ni. Kan kita selalu buat zikir ke apa-apa kan. Antara zikir kita berselawat ke apa kan. Jangan lupa zikir alhamdulillah juga. Sebab ini kan mengajar bibir kita. Kan apa yang kita selalu sebut ni, bila kita dalam keadaan panik, terkejut, kita akan terkeluar benda tu kan. Automatik kan. Okey, yang ini tips yang saya tengah mencuba ni, memang struggle lah. So practice jugalah benda ni. Jom kita praktis sama-sama ya. Zikir alhamdulillah supaya setiap ujian yang kita hadapi, walaupun berat, perkataan pertama kita sebut alhamdulillah. Selalu kita sebut apa? Kita istighfar kan. Kita kata Allahu Akbar macam tu kan. Tapi macam mana dalam keadaan yang kita terkejut ataupun kita sedih gila ujian yang kita hadapi tu, kita akan alhamdulillah. Sebab kita tahu ada hikmah. Cumanya proses selalu lambat lah. Kita akan astagfirullah, Allahu Akbar, masya-Allah. Dah terduduk, dah menangis, dah meraung. Lepas tu dah seminggu baru tak apalah, ada hikmah, alhamdulillah. Macam tu. Lambat. Tapi kalau kita dapat awal, kan? Kita first jadi, kita terus sebut alhamdulillah. Macam tu. Dengan kematian ke kan, alhamdulillah. Macam mana nak capai tu, kita usaha sama-sama lah. Memang dahsyat lah kalau dapat capai. Sebab apa? Dulu kan, practice tu hari-hari. Mulut kita ni, kita selalu zikirkan alhamdulillah juga, supaya kita dapat je ujian besar-besar ni, kita terus ucap alhamdulillah daripada Allah sebenarnya. Baik buruk dan senang kan. Sebab kita tahu memang berat sangat sampai terduduk ke, terpensan ke, hitam ke, dapat berita apa-apa berlaku kan. Syukur dulu sebab itu Allah dah tentukan untuk kita, pasti ada hikmah dia. Cuma kita manusia selalu lambat kan. Macam nak capai. Tak tahu bila tapi ada insya-Allah kan. Dengan izin Allah lah apa pun. Itulah. Banyaklah kita dah borak ialah pasal hikmah, pasal aktiviti yang melibatkan sukarelawan apa semua. So, what is your point of view tentang apa yang berlaku sekarang? Dunia lah. Daripada pandemik apa semua, daripada segi especially kita punya selepas pandemik, kita punya approach towards life sekarang after pandemic ni. Do you have any pendapat? Sebab ramai orang struggle kan. Betul. Naik semula, kan? even business ke betul. Kan. Dia macam satu benda yang kita memperbaharui lah. Jadi mungkin kalau kita pun baru masuk awal tahun ni, jadi mana-mana yang pasang azam, pasang cita-cita baru, so baguslah juga sebenarnya. Sebab banyak kita Malaysia pun dah berlaku macam-macam dah kan, daripada COVID tu sampai sekarang. Macam-macam ujian dah Malaysia lalui ni kan. Heboh lah dengan dunia media sosial sekarang kan. Betul. Okay, point dia, selain daripada kita target ataupun cita-cita kita untuk dunia, kita kena balancekan untuk akhirat jugalah. Sebab macam saya cakap tadi, yang saya tersedar lama sebelum saya hijrah tu kan, berapa masa lagi yang Allah beri untuk kita. Jadi kita jangan lupa kehidupan kita selepas di dunia. Sebab kita kat dunia sangat rushing sebenarnya. Kita rasa dunia ni lama, tapi sebenarnya kehidupan kita kat akhirat kekal kan. Memang tentu lagi lama. Tapi sebelum akhirat kan kita ada alam barzah dulu. Tu dunia juga tu kan. Kalau kita dengar kisah-kisah di alam barzah, kita tak tahu sebab tak pernah ada orang dalam alam barzah tu hidup cerita balik aku susah dalam liang lahat ni kan, tak ada kan. Kita cuma dengar hadis-hadis Nabi je cakap apa yang kita boleh bersenang-senang dalam kubur, nak tunggu dibangkitkan. Duduklah dalam tu dah tak payah nak solat, tak payah apa, duduk tunggu hari akhirat tu kan. Tapi sebenarnya ada dunia antara dunia kita sekarang dengan akhirat tu, ada satu dunia tu kat situ tu kan, sebelum kiamat tu kan. Jadi saya rasa kita kena prepare kat situ juga.
Sebab memang kita struggle sekarang ni nak target untuk dunia. Semua orang nak bangkit semula. Dari segi kerja, perform macam mana, masing-masing berebut tempat macam tu kan, status dan sebagainya macam tu kan. Tapi macam nak balancekan juga yang kita ada tanggungjawab ni, nak yang dah berkeluarga kan. Tanggungjawab tu bukan untuk diri kita je, tapi anak-anak kita ni, waris-waris kita ni semua kan. Macam ni diorang nak menghadapi masa depan juga. Betul. Adakah diorang ni dah betul well prepared ke tak ni kita ni kan. So kena merancang dekat situ jugalah. Mana tak nak satu arah je. Not just duniawi, kalau akhirat, boleh balance dengan akhirat sekali. Sebab itu yang paling yang kekal. Betul. Dan saya sebagai ibu ni memang fikir anak lah. Macam mana dia orang membesar besok. Kata umur kita tak panjang, dia orang ni ready tak nak face dunia ni. Sekarang kita dah struggle macam-macam berlaku ni. Masa yang akan datang akhir dunia ni kan, dan dekat ujung dunia kita tak tahu macam mana diorang nak kena hadapi cabaran tu. Anak kita ni cukup kuat ke tak? Yalah, betul. Macam mana nak teruskan keturunan kita ni, sebab benda tu amanah kan pada kita kan. Satu anugerah, jadi anugerah tu bukan calang-calang daripada Allah SWT. Dan macam mana kita nak menjaga amanah anugerah Allah bagi tu sebaik-baiknya. Bila kita dah tak ada, diorang ni boleh khidmat tak untuk kita juga. Sebab diorang lah bekalan kita juga dalam alam barzah dan juga akhirat besok. Yalah, kan. Dan kita kalau sebut cita-cita ni, semua kalau doa-doa nak masuk syurga, nak bersama-sama dengan keluarga kan. Adakah kita nak pastikan ahli keluarga keseluruhan kita ni betul-betul kita berkumpul besok dekat syurga? Maksudnya bukan sekadar kita nak saja, kita kena pupuk, kena didik. Benda tu semasa hidup lagi kan. Sebab bila dalam tengah struggle ni, banyak orang akan pentingkan diri. Banyak orang tak akan fikir kebaikan ataupun kebajikan orang lain. Kita akan utamakan kita. So kita tak nak nanti kita lalu fokus, kita jadi self-centered. Jadi kita pentingkan diri sendiri. Kita tak perlu lantaklah dia nak jatuh ke, dia nak susah ke, dia nak mati ke, lantaklah. Aku ada tu susah juga ni. Aku pun susah juga. Aku nak duit juga kan. Jadi kita tak nak sampai kita mengkhianati orang lain lah. Jangan sampai apa yang kita dah ada dulu, apa yang Islam dah ajar, just because apa yang dah jadi kat dunia selama beberapa tahun ni, terus kita lupa semua benda tu. Betul. Maknanya jadilah manusia yang bermanfaat. Jangan menyusahkan jadi lagi better lah sebenarnya. Betul. Jadi lagi better. Dan kita fikir, kita jangan kurangkan sifat dengki-mendengki tu. Sebab kita tahu kan manusia yang paling manfaat tu manusia yang beri kebaikan pada orang lain. Betul. Dan kalau kita mengurang ataupun menyelesaikan kesulitan orang lain, besok kat akhirat Allah selamatkan kita. Betul, insyaAllah. Termasuklah sekarang ni banyak benda yang cepat sangat viral. Pasal aib-aib semua ni kan, jagalah sebaik-baiknya. Sebab kita tak nak kalau aib kita pun terbuka. Betul. Dan kita tak nak aib kita terbuka kat dunia juga kat akhirat. Kita tak tahu sebab tak pernah lagi benda tu berlaku pada ni, tapi benda tu nyata. Kita kena percaya, kita kena beriman kepada hari akhirat, qada dan qadar semua tu pasti berlaku kan. Jadi kita tak nak aib itu macam-macam jenis social media kan keluar. Sebab sekarang ni senang je nak fitnah, senang je nak cakap buruk pasal orang, senang je nak menulis kan. Jadi benda tu hati-hati sebab benda tu akan berbalik pada kita. Betul. Yalah, sama benda ni bukan just untuk kita menasihati orang lain. At the same time kita menasihati, kita ambil benda ni iktibar untuk diri sendiri juga. InsyaAllah kita doa untuk diri kita. Sebab kita faham semua orang tengah desperate. Betul. Tapi jangan sampai tak nampak. Jangan jadi insan. Kan? Jangan lupa jadi insan tu. Betul. Itu benda ni. Okey Mah, macam latest sekarang ni, apakah projek terbaru Irma bersama Islamic Relief untuk tahun ni? Untuk masa terdekat ni, sebab kita menuju ke Ramadan, kurang daripada 50 hari kan kita nak masuk ke Ramadan. So pastinya mereka dah bertungkuh lumus lah cari beneficiaries yang nak disampaikan bantuan sebelum Ramadan. Selalunya kita akan sampaikan bantuan sebelum Ramadan, sebab kita tahu bulan Ramadan tu dia dah dapat semua keperluan yang diperlukan waktu Ramadan. Jadi kita akan all out 2 bulan sebelum Ramadan tu untuk kita raise fund pada kita punya penerima manfaat yang ada. So kolaborasi bersama organisasi yang ada dekat luar sana sangat diadu-alukan kalau nak turut serta, ataupun orang ramai secara individu pun boleh turut serta. Jadi boleh ke laman web Islamic Relief Malaysia ataupun Facebook dan Instagram. Semua ni platform media sosial mereka yang sangat aktif. Jadi nak tahu macam apa yang terkini, aktiviti di mana diserahkan, sebab Islamic Relief memang sangat transparent. Kita tahu kita ada target-target dana kita. Contoh kalau kata Ramadan ni kita target berapa? 1 juta contoh dia kan. So kalau capai 1 juta kita cakap 1 juta. Kalau lebih 1 juta kita pun akan mention lebih 1 juta. Dan ke mana akan disampaikan pun akan dikongsikan di semua platform media sosial Islamic Relief Malaysia. Jadi benda tu kebanyakannya orang risau kan, kata nanti saya derma, saya punya sumbangan tak sampai. Tapi bersama Islamic Relief, saya bertahun-tahun bersama mereka, alhamdulillah setakat ini benda tu semua jelas.
Jadi jangan risau part tu. Anda dengan yakinnya boleh menyumbang dan pasti setiap sumbangan anda tu sampai kepada penerima yang sepatutnya terima. Sebab setiap penerima manfaat tu kita ada proses yang kita buat assessment dulu. I see. Mereka ni perlukan apa, mereka layak atau tak layak. Mana kita tak just bagi macam tu je. Jadi kita betul-betul buat assessment siapa penerima dan apa yang patut mereka terima pun kita sampai ke tahap tu kita pastikan. Detail juga detail. Kalau kata mereka perlukan keperluan untuk anak, so anak-anak sekolah, anak-anak sekolah ataupun ada keluarga yang sakit, jadi kita fokuskan medical untuk dia. Macam tu sampai ke tahap itu bersama dengan Summit Relief Malaysia. Jadi anda tak perlu ragu-ragu kalau nak turut serta dengan semua kempen-kempen yang dijalankan. Okey, itu dia siapa nak join ataupun ialah untuk tahu cara untuk kerja-kerja kebajikan yang Irma cakap tadi dengan Islamic Relief, pergi ke laman web Islamic Relief Malaysia. Masya-Allah. So, banyak betul lah kita borak pasal benda ni. Apa dah ni? Okey, tu lah any macam kata-kata untuk viewer 360 podcast sebelum kita tutup. Tak ada apa sangat. Terima kasih sebab jemput saya ke hari ini. Dan saya harap apa yang saya kongsikan ini, mana yang baik tu ambil, mana yang buruk tu jangan diambil kira. Doakanlah supaya yang buruk tu jadi baik. Kita amalkan apa yang patut. Dan hari ini saya borak-borak dengan Zain, diorang tengok semua, doakan kami. InsyaAllah tolong doakan. Doakan kita orang. Semoga bermanfaat. Manfaat insyaAllah. Mudah-mudahan TCC pun terus berjaya kan. Dapat konten-konten yang menarik, yang bagi manfaat juga dekat semua viewers kan. InsyaAllah. Dan kita doa juga TCC terus berjaya. Lebih ramai lagi subscribe korang punya channel, insyaAllah. Terima kasih Irma Azmi, terima kasih banyak kerana sudi bersama saya di podcast 360. Thank you so much. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi, sebab ini bukan benda sekali je. Mana tahu nanti in future macam Irma free tak kita nak borak pasal benda lain pula. Mana tahu boleh kan? Boleh join Summit Relief ke, kita pergi travel sama-sama. Boleh insyaAllah kan? InsyaAllah kalau tengok ada, sendiri macam mana turun dekat camp tu. Memang ada terfikir juga macam nak join tapi tak tahu nak macam mana apa semua. Yalah, kita tak boleh main kedah je apa semua kan. Kalau minat ada, insyaAllah kan. Kalau kekuatan ada, minat fizikal, kita cuba yang terbaik lah bantu mereka. Dan saya pun banyak bersyukur saya bersama Summit Relief sebab diorang sangat banyak membantu perjalanan hidup saya daripada 2011 sampai ke hari ini. Dengan kerja-kerja sukarelawan apa semua sampai jadi ambassador ikon untuk Islamic Relief. Bagus. Semoga rezeki sentiasa bersama dengan Irma dan juga family. Dan saya mendoakan semoga all the best untuk apa yang Irma buat. Amin. Okay, thank you so much Irma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kepada semua yang menonton 360 Podcast. Kalau berminat untuk menderma ke ataupun nak tengok kempen-kempen yang Islamic Relief Malaysia buat, boleh bersama-sama dengan Islamic Relief Malaysia di laman sosial media dan juga Irma? Di website Summit Relief Malaysia. Betul. Jangan risaulah, korang Google semua keluar, memang mudah untuk korang. Berbagai cara untuk menderma, nak direct transfer boleh, nak buat secara online boleh, ataupun melalui apps shopping yang ada. Di Shopee contoh dia pun ada. So siapa yang kaki Shopee tu boleh cari kat situ, search Summit Relief punya shop, so korang boleh menderma di situ. Dengan mudahnya kita berikan peluang untuk anda bersedekah dan buat ibadah setiap hari, insyaAllah.